Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan. Saya Lutfi Khalid bin Muhammad Azmin, selaku moderator untuk kumpulan SYM ingin membincangkan tentang faktor-faktor kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan 3 ahli panel saya, iaitu yang pertama sekali Muhammad Azrul yang segak dan tanpa bergaya. Manakala ahli panel yang kedua itu Siti Nur Adi Fitri, dan ahli panel yang ketiga Fatin Zainah. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat-sifat majmuk masyarakat kita. Kita dapat lihat bahawa pakaian daripada pelbagai-bagai kaum iaitu memang sangat unik dan juga berwarna-warni lah ya. Bagi adat-adat mereka, mereka mempunyai adat-adat yang berbeza seperti kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Ada resam yang diturunkan daripada nenek moyang mereka amatlah berkesan sehingga ke hari ini. Jadi sebagai pembuka forum pada hari ini, saya ingin memperkenalkan anda tentang ahli panel kita yang pertama, iaitu Muhammad Azrul yang segak dan dapat bergaya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanyakan tentang masyarakat majmuk di Malaysia. Bagaimana dengan perkembangan pesat perusahaan getah di Malaysia ini? Terima kasih moderator atas soalan yang telah diajukan. Jadi, faktor yang pertama ialah perkembangan perusahaan automobil di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat memerlukan getah yang banyak untuk memperkembangkan perusahaan mereka di Amerika Syarikat. So, selain itu, perkembangan di hubungan perusahaan ladang getah juga disebabkan oleh buruh India yang datang ke Tanah Melayu. Mereka datang ke Tanah Melayu melalui 3 cara, iaitu sistem Garani, buruh bebas dan sistem buruh kontrak. Jadi kita dapat lihat bahawa kaum India datang ke Tanah Melayu melalui 3 cara yang berbeza. Saya ingin menanyakan lagi lah, bagaimana dan kenapa Amerika Syarikat memilih kaum India untuk datang ke sana? Kerana mereka memilih buruh India datang ke Tanah Melayu untuk bekerja di dalam Tanah Melayu kerana masyarakat India mudah dikawal. Selain itu, masyarakat India juga menerima gaji yang rendah dan bekerja tempoh yang sangat lama untuk. Jadi kita boleh lihat bahawa kaum India ini mempunyai satu budaya yang berbeza daripada kaum-kaum yang lain. Jadi terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Muhammad Azrul. Kita akan balik ke ahli panel yang kedua. Sekarang bersama saya iaitu ahli panel kita yang kedua, iaitu Siti Nur Adi Fitri. Saya ingin menanyakan tentang faktor-faktor kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia ini. Bagaimana pula dengan perkembangan kelompokan biji timah atau kaum kita? Terima kasih moderator. Perkembangan kelompokan biji timah merupakan galian terpenting di Tanah Melayu. British menguasai Tanah Melayu juga disebabkan biji timah. Sebelum diekspor, biji timah diproses menjadi jongkong timah. Perkembangan dapat dilihat dalam 2 peringkat, iaitu sebelum dan selepas campurtan British. Permintaan biji timah semakin meningkat, oleh itu pelombongan biji timah memerlukan buruh yang ramai. British berhadapan dengan masalah tenaga buruh disebabkan orang Melayu dia hanya tertumpu kepada pertanian. Perusahaan biji timah di Tanah Melayu telah berkembang pesat. Pada tahun 1904, Tanah Melayu telah mengeluarkan lebih kurang 51,733 tan biji timah, iaitu separuh daripada keluaran dunia. Tahun 1929, keluarannya meningkat sebanyak 70,000 tan. Tetapi selepas tahun tersebut, akibat kemelesetan ekonomi dunia, Tanah Melayu hanya mengeluarkan kira-kira 33% sahaja daripada keluaran dunia. Jadi kita dapat lihat bahawa pada zaman dulu Tanah Melayu ini berkembang pesat semasa penjajahan British di Tanah Melayu.
Jadi terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Siti Nadia Fitri atas jawapan yang telah diajukan. Jadi kita balik kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu Fatin Zaida tentang faktor-faktor kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana pula dengan lokasi ketepatan bagi kaum Cina, India dan juga Melayu. Terima kasih moderator. Bagi kaum Melayu, mereka tinggal di kawasan luar bandar dan perkampungan. Bagi kaum Cina, mereka tinggal di kawasan perlusian dan pelombongan Bukit Timah. Bagi kaum India, mereka tinggal di Pelantangan Getah. Itu saja saya. Baik, terima kasih untuk ahli panel kita yang ketiga. Jadi kita dapat lihat bahawa kaum ini duduk di tempat yang berbeza ya, bertempatan yang berbeza. Dari situ kita dapat lihat masyarakat boleh memupukkan semangat perpaduan antara mereka sekiranya mereka duduk di tempat lain, bertempatan yang lain. Jadi kita dapat lihat daripada jawapan-jawapan yang telah diajukan kepada saya daripada ketiga-tiga ahli panel saya untuk forum ini, kita menyedari bahawa pada zaman kini negara Malaysia telah pun berkembang pesat, di mana pada zaman dulu kaum-kaum Cina telah memperusahakan pelombongan biji timah, manakala kaum India pula telah membangunkan perusahaan getah di ladang-ladang. Kala bagi kaum Melayu, mereka telah pun bercucuk tanam dan membuat pertanian sebagai hasil kerja mereka. Jadi di sini kita dapat lihat juga bahawa negara Malaysia telah berkembang pesat daripada semasa ke semasa. Pada hari ini kita dapat lihat bahawa kaum-kaum di Malaysia telah pun bersatu dan memupuk semangat perpaduan antara mereka, di mana kita dapat lihat bangunan-bangunan yang tinggi dan kaum-kaum daripada China, India dan juga Melayu telah pun bekerjasama dan mereka duduk dalam satu negara yang berbeza agama dan juga bangsa. Okey, sekian daripada saya, Lutfi Khalid bin Muhammad Azmin, moderator anda dan juga ketiga-tiga ahli panel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahir bin Muhammad Syarif selaku moderator kita pada forum kali ini. Kami daripada kumpulan SPRM ingin membincangkan tentang cara-cara mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Seperti kita semua sedia maklum, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Dayak dan banyak lagi. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan panel-panel kita pada petang ini. Yang pertama Muslihah dan panel yang kedua yang berbaju kurung ini Nur Atira, yang ketiga Hidayah dan keempat Bishalini. Baiklah saudari, negara Malaysia kaya dengan pelbagai bangsa, agama dan budaya. Misalnya pakaian tradisional, makanan dan juga tarian. Dari pelbagai bentuk dan sudut kebudayaan yang kita ada, apakah kelebihan yang boleh kita perolehi? Baiklah. Komen saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Saya di sini akan menerangkan tentang penerapan nilai-nilai murni warisan dan budaya dalam aktiviti harian. Jadi dari apa yang kita tahu, negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Dengan itu kita boleh mengaplikasikan dan berkongsi nilai-nilai murni tersebut dalam aktiviti harian kita. Dengan itu kita boleh mengaplikasikan dan berkongsi amalan-amalan mereka dengan budaya yang amalan dan budaya mereka dengan kaum yang lain dari aspek pemakanan, pemakaian dan peradaban. Okey, yang pertama dari aspek pemakaian ialah seperti yang kita lihat, semakin ramai wanita yang bukan Melayu memakai baju tradisional Melayu seperti baju kurung ke kuliah universiti mereka ataupun ke majlis. Dari aspek pemakanan pula, makanan orang India juga
boleh berkongsikan adat-adat mereka kepada kaum Cina dan India atau sebaliknya. Oleh itu, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan ini akan menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain, dan seterusnya akan mengeratkan lagi hubungan antara kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India di negara kita ini. Sekian, terima kasih. Okey, bersama saya pula sekarang ni seorang panel saudari yang cantik berbaju kurung. Okey, baiklah, kita teruskan kepada forum. Saudari telah mendengar tentang perbincangan saya dengan panel pertama tadi, iaitu Muslihat. Selain daripada itu, saya berminat untuk mengetahui bagaimanakah cara untuk kita mengukuhkan perpaduan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, di barat terlampau menjadi perbualan hangat tentang kes perkauman, tetapi tidak di Malaysia. Bagaimana kita boleh memperoleh perpaduan sebegini? Komen saudari. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator pada soalan yang diajukan. Okey, perpaduan yang kukuh dan kuat dapat menjana perpaduan kaum. Perpaduan yang kuat dan kukuh antara kaum dapat menjana kejayaan dan kecemerlangan di Malaysia. Okey, Yang paling penting untuk menegakkan perpaduan adalah menghormati satu sama lain. Adakah saudari bersetuju? betul. Oleh itu, elemen yang sangat penting adalah perpaduan dalam negara kita di Malaysia, mana kita ada banyak bangsa, iaitu bangsa Cina, India, Melayu, belum campur di Sabah Sarawak lagi kalau betul. berpuluh-puluh suku kaum. Ya, sangat banyak. Betul, saya setuju dengan moderator ini. Betul. Okey. Kalau kita tak menerapkan perpaduan ini, semestinya kedaulatan dan perlembagaan kita yang kita dah perolehi daripada dulu lagi sekian lama akan hilang dalam sekelip mata sahaja. Betul. Izinkan saya mencela. Kita telah diberi pengajaran ni pada zaman dulu kala, iaitu sejarah 16 Mei, iaitu sejarah perpecahan kaum. Dengan itu diharapkan pada masa akan datang sejarah itu tidak berulang lagi. Dengan itu kita hendaklah menerapkan nilai-nilai sebegini di dalam diri kita. Bersetuju ke? Setuju. Betul. Okey, so kita ada macam langkah lah untuk kita lagi membentuk perpaduan. Okey, langkah yang kita boleh ambil untuk membentuk lagi perpaduan kaum, iaitu kita boleh mula bergaul dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. Jangan memilih kawan. Betul. Jangan memilih bangsa untuk berkawan dengan semua. Dan warna kulit Yes, juga. betul. Okey, warna kulit juga menjadi isu yang sangat panas di negara luar, terutamanya di negara Amerika sana. Terutama, minta maaf cakap, yang berkulit gelap. Ya, berkulit gelap. Bukan seperti saya Sebagai ibu bapa, mereka boleh menerapkan nilai murni ini, nilai-nilai perpaduan dan permufakatan ini di dalam diri anak mereka dari sejak kecil lagi. Contohnya seperti melentur buluh biar dari seperti rebung. pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya. Ibu bapa juga boleh berperanan untuk mengajar anak-anak mereka sering berkunjung rumah. Okey, berkunjung rumah sewaktu hari perayaan, Yes. atau sebaliknya. Okey, sebab start daripada hari raya ni lah kita boleh mengeratkan lagi dengan kita punya jiran-jiran sebelah rumah. Tak kisahlah kawan-kawan yang berlainan bangsa, tak kisah berlainan agama. Benda ni akan lagi menaikkan semangat perpaduan antara masyarakat di Malaysia. Okey, akhir sekali kita boleh menerapkan anak-anak kita dalam, kita boleh mengajar mereka untuk bercakap selain daripada bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, dengan Kita boleh bahasa mengajar yang mereka lain. dengan bahasa Mandarin. Ya, betul, ataupun bahasa Tamil. Betul. Supaya bahasa-bahasa ini bukan sahaja untuk orang Melayu atau orang yang
menggunakan bahasa itu saja. Okey, kita semua boleh belajar dalam bahasa tu. Jadi tak salah kalau kita boleh belajar kan, sebab apabila golongan anak muda ni dapat menguasai pelbagai bahasa, mereka akan lebih maju dan semangat, apatah lagi bila mereka ada kawan-kawan sendiri yang berbangsa lain. Okey, seperti Cina, berbangsa Cina dan bahasa India. Itu saja? Ya, itu Okey. saja. Sekian bagi saya penerangan yang cukup mantap dan kukuh daripada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Nur Atira. Terima kasih banyak diucapkan atas kesudian saudari. Terima kasih jemput saya. Okey, bersama kita pula sekarang ini seorang panel yang anggun bergaya, iaitu Saudari Nur Hidayah. Okey, Hidayah, daripada apa yang Hidayah dengar tadi tentang panel-panel kita mengulas dan berucap, boleh tak Hidayah tambahkan sedikit atau menambah baik tentang langkah-langkah tersebut? Okey, boleh. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Antara cara seterusnya untuk mengekalkan perpaduan di antara kalangan masyarakat Malaysia ialah dengan memupuk semangat kekitaan dalam diri kita. Boleh Hidayah terangkan secara terperinci tentang apa yang dimaksudkan dengan semangat kekitaan? Okey, semangat kekitaan ialah semangat yang di mana kita ada kemahuan dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Seperti pepatah Melayu, di mana ada kemahiran, di situ ada jalan. Betul. Okey, betul. Mana hidup masyarakat ini perlu. Kerana tanpa hidup masyarakat ini, semangat kita tak akan timbul dalam diri kita. Boleh saudari berikan antara amalan yang perlu kita pupuk supaya setiap di dalam diri kita ini timbul semangat kekitaan? Bukan amalan soleh, tetapi amalan ini. Boleh? Di mana tingkah laku untuk memupuk semangat ini boleh diterapkan dengan sikap kita untuk bertoleransi, kunjung mengunjungi, berzarahi, lepas tu tolong-menolong antara satu sama lain. Tanpa tingkah laku semua ini, semangat kekitaan tak akan ada dalam diri kita. Betul. Seperti contohnya, saya memberi contoh semangat kekitaan. Saya mempunyai jiran yang berbangsa Cina, dan apabila anak saya sakit, jiran berbangsa Cina ini yang membantu untuk menghantarkan anak saya ke klinik yang berdekatan. Di mana masa itu kereta saya mengalami kerosakan enjin. Dan begitulah pentingnya kita mempunyai semangat kekitaan, khususnya di kalangan jiran-jiran kita. Diharap pesanan ini dapat membantu kita semua. Sekian. Okey, pada hari ini di sebelah kiri saya terdapat ahli panel iaitu Nurul Fazlina, di mana saya akan tanyakan soalan tentang cara-cara untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi, bagaimana pula dengan sifat yang perlu diterapkan dalam rakyat Malaysia? Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Sifat disiplin adalah salah satu cara yang penting bagi menggerakkan perpaduan dalam rakyat Malaysia. Kerana dengan adanya sifat disiplin, setiap rakyat Malaysia akan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Setiap negara memerlukan undang-undang bagi mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang dapat menjamin keselamatan satu masyarakat dan kehidupan mereka dapat dijalankan dengan lancar dan teratur tanpa ancaman, di mana semua setiap individu akan merasa selamat. Dengan adanya sifat disiplin, individu tidak akan melanggar undang-undang yang ditetapkan demi kebaikan semua perkara, contohnya seperti melanggar peraturan jalan raya atau merampas hak orang lain. Dengan keamanan ini tidak akan ada salah faham antara satu sama lain, terutamanya salah faham antara kaum, dan jadi perpaduan antara rakyat Malaysia dapat dibentuk. Oleh itu, setiap rakyat perlu ada sifat disiplin dan mematuhi undang-undang demi kebaikan semua pihak. Okay, jadi terima kasih buat ahli panel kita, Nurul Fazlina. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Jadi
sebagaimana yang kita boleh lihat, sifat disiplin ini perlulah diterapkan dalam diri kita, dalam kalangan rakyat Malaysia, di mana sifat ini boleh memupuk sebuah perpaduan di antara rakyat Malaysia. Jadi, terima kasih. Okey, panel kita yang terakhir pada sesi kali ini adalah saudari Wisyadini yang cantik rupawan seperti seorang ahli korporat yang berjaya bagi saya. Sahabat diucapkan. Okey, Wisyadini, sebagai seorang masyarakat yang berbangsa India, bagaimanakah awak mengekalkan perpaduan selain yang disebut oleh panel-panel kita sebelumnya? Boleh kongsikan sedikit? Terima kasih kepada moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Secara jujurnya, saya sebagai masyarakat berbangsa India, cara saya untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ialah harus taat kepada raja dan pemimpin serta tidak mengkhianati negara. Pengkhianatan terhadap negara merupakan perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Contoh pengkhianatan terhadap negara, perbuatan yang tidak dapat dimaafkan ialah seperti melecehkan dasar-dasar negara, melakukan pemberontakan untuk menghancurkan negara dan juga tidak mentaati peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Secara tidak langsungnya, budaya gangsterisme merupakan salah satu faktor pengkhianatan kepada negara kerana ia mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Setuju? Setuju. Kita juga harus menjaga dan mempertahankan maruah negara dan bangsa negara dengan bersedia berkorban apa sahaja untuk negara dan mempertahankan maruah kemerdekaan negara. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada moderator. Okey, pertama sekali satu pujian harus diberikan kepada Wisyadini. Seperti anda lihat, kami berbangsa Melayu dan berbangsa India satu kumpulan, tiada pengasingan. Begitulah kita menerapkan nilai-nilai perpaduan di dalam universiti kita. Sekian, terima kasih dan harap forum kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya, akhir kata daripada kami yang diwakili oleh saya, kami mengharapkan negara Malaysia, rakyat Malaysia terus mengekalkan perpaduan yang telah terjalin sekarang. Kerana apa? Kerana kita perlu bersatu padu agar negara terus maju ke hadapan. Bayangkan kalau kita mempunyai masalah sentimen perkauman, tidakkah huru-hara negara kita ini? Tidakkah kita akan dikutuk oleh negara-negara luar, oleh negara-negara jiran? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Dan diharapkan janganlah kita cepat bermain sentimen perkauman hanya untuk agenda tertentu ataupun kepentingan tertentu. Jangan disebabkan nila setitik rosak susu sebelanga. Kita juga harus berpegang kepada prinsip satu Malaysia. Kerana apa? Sekiranya kita berpegang teguh dengan prinsip ini, kita tidak akan sekali bermain sentimen berbau perkauman yang akan mencetuskan huru-hara. Janganlah kita lupa terhadap sejarah yang dahulu yang telah banyak mengajar kita tentang kepentingan hidup bersatu padu. Ingat, kita sekarang ini sedang dipandang oleh mata dunia kerana mereka terkejut dengan negara kita walaupun kita mempunyai pelbagai bangsa dan agama.
tetapi kita mampu untuk hidup dalam keadaan aman dan damai. Teruskanlah dengan budaya ini. Ingat. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.